Nurdin Hanafiah, calon P063 Tambun, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara majlis, saudara khair, sahabat saya Datuk Luqman Nur Adam, tokoh yang kita minta untuk hadir ke Tambun ni bagi memberikan semangat kepada kita, bukan saja jentera tapi kepada pengundi dalam kawasan Parlimen Tambun, untuk mengetahui beberapa isu yang kadang-kadang terbenam di benak hati. Terima kasih Datuk kerana hadir. Sahabat saya Datuk Mazlan Abdul Rahman yang bakal menjadi calon N24 pada esok hari, insya-Allah, dengan doa dan izin Allah juga kita esok, ya. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih sekali kepada Datuk Luqman. Beliau adalah tokoh pertama yang saya hubungi dan tokoh pertama juga yang menyatakan kesanggupan untuk hadir. Sampai akhir hari itu patutnya mengadakan majlis pada hari Ahad yang lepas. Namun kita minta Datuk supaya mengubah tarikh kerana kita belum bersedia. Kita menyedari bahawa PRU kali ini ditandingi oleh satu nama besar. Tapi saya biasa bagi tahu kepada reporter, nama besar saja tidak cukup untuk memenangkan dia. Kita di Tambun ini adalah tanah tumpah darah kita di Tambun. Jangan orang luar tiba-tiba datang nak tunjuk hero. Hadir di sini menagih undi untuk menjadi Perdana Menteri. Wartawan tanya, takut ke nak lawan dengan bakal Perdana Menteri? Saya kata dia nak jadi Perdana Menteri daripada tahun 99 lagi. Kita tak heran pun. Jadi hari ini saya berterima kasih kepada yang hadir, ya. Macam mana kata Tok Lan, kita bagi ruang pada Datuk Luqman untuk mengemukakan pandangan dan hujahan beliau berhubung dengan isu-isu semasa. Bukan senang kita nak mendapat tokoh untuk hadir. Saya diarahkan oleh Menteri Besar untuk meletakkan tokoh-tokoh untuk hadir di tempat-tempat yang di mana saudara itu hadir. Jadi saudara itu hadir di tepi jalan tu itu. Maka hari ini saya bawa sahabat saya, nama besar juga. UMNO ini selepas 65 tahun memerintah, tokoh-tokohnya dia kurang kombatif. Itu orang baik, cakap lembut, orang kata pelisir. Tapi ini anak muda ini, dia lain. Dia orang yang kombatif, kata orang putih. Dia akan attack dan attack. Dan kita perlukan orang macam ni untuk memberi semangat kepada kita. Jadi malam ini kita tahu beliau hadir bersama kita, dan saya nak bagi ruang sepenuhnya kepada beliau untuk memenuhi impian tuan-tuan dan puan yang hadir dalam hujan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada semua. Kita harap besok kita ramai-ramai pergi ke LP untuk hari penamaan calon yang turut akan disertai oleh Datuk Luqman kita sendiri. Jadi itu saja dari saya untuk malam ini. Kita akan berjumpa lagi dalam tempoh 14 hari ini, insya-Allah. Dan kepada semua, terima kasih sekali lagi daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Aminuddin Hanafiah di atas ucapan beliau sebentar tadi. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada calon Parlimen Tambun kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa berlanyakkan masa, majlis dengan sukacitanya juga akan memberikan ruang yang sepenuhnya tanpa limit kepada penceramah yang kita jemputkan khas pada malam ini. Iaitu majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Datuk Luqman Nur Adam untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis selaku ketua perangan UMNO bahagian, yang berbahagia Datuk Aminuddin Hanafiah, calon yang akan kita letak menentang pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim
dan insya-Allah 19 hari bulan ini beliau akan digelar sebagai giant killer yang telah memusnahkan Anwar Ibrahim. Yang berbahagia sahabat lama saya Datuk Mazlan Abdul Rahman, calon N24 Dun Ulu Kinta. Lama tuan-tuan beliau, zaman Datuk Husni dulu, Datuk Amin pun dulu berkhidmat bersama dengan Datuk Husni. Tidak ketinggalan Ketua Wanita UMNO Bahagian Puan Hajah Surai, kepimpinan UMNO Bahagian, kepimpinan wanita, pemuda, putri yang hadir, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saya memang tunggu masa nak datang ke Tambun ini tuan-tuan. Kita tak nak cerita orang yang never get lost in Tambun. Biar dia. Tetapi hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, dalam Malaysia ni, saudara, hanya tuan-tuan berpeluang berjihad dalam pilihan raya umum ke-15. Kenapa saya anggap tuan-tuan adalah tentera-tentera jihad? Kerana tuan-tuan mempunyai amanah besar bagi memastikan bala Allah Ta'ala tidak akan turun ke bumi Malaysia ini, saudara. Kerana di sinilah terletaknya calon daripada Pakatan Harapan yang mahu diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan kita pun tahu calon ini, walaupun ada banyak benda yang menyebabkan beliau ini wajib kita tolak sebagai calon pilihan raya, tetapi salah satu sebab yang kita tak boleh tuan-tuan terima ialah kerana sifat dia. Sifat dia yang dia tak boleh kikis. Walaupun dah masuk penjara dekat 6 tahun, keluar buat lagi, dah dapat pengampunan diraja. Ada lagi anak-anak muda yang datang berjumpa dengan saya, tunjukkan video call dia dengan si Polan ni. Ada seorang tu boyfriend kepada seorang steward. Dia cemburu dengan Anwar ni, dia pun datang berjumpa dengan saya. Jadi malam ni saya nak kena beritahu tuan-tuan, kenapa tuan-tuan pada malam ini adalah merupakan jentera-jentera jihad bagi memastikan bumi Allah ini tuan-tuan, bumi Malaysia ini tidak terus dilanda dengan musibah. Kerana kita mesti ingat, bila mana kaum Nabi Lut dilaknat tuan-tuan, walaupun ramai yang cuba menghentikan aktiviti seks luar tabi'i ini, saudara, tetapi bila Allah Ta'ala turunkan bala tuan-tuan, orang yang menentang pun turut sama menerima bala daripada Allah SWT. Saudara, Anwar Ibrahim, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, walaupun dia diberikan pengampunan, tetapi ianya tidak memadamkan bahawa beliau memang terlibat dalam aktiviti seks luar tabi'i sama macam Azmin Ali, iaitu salah seorang daripada kepimpinan parti yang Peja wakili tuan-tuan. Dua-dua ni saudara sama, malah pernah menjadi pasangan. Saya tahu, orang lain tak boleh cakap, sebab saya tahu betapa cemburunya baik Nurul Izzah, baik Wan Azizah terhadap Azmin Ali. Cinta tiga segi ni tuan-tuan. Saya tak nak kupas mendalam bab ni. Saya cuma nak beritahu dengan tuan-tuan apa yang berlaku di dalam mahkamah, yang jelas menunjukkan bahawa Anwar tak boleh nafikan bahawa dia terlibat dengan seks luar tabi'i ini, saudara. Saudara, orang ini kita nak angkat jadi Perdana Menteri. Dan itu sebabnya tuan-tuan, kita nak pastikan jentera di Tambun ini kena kerja berlipat kali ganda berbanding dengan tempat lain. Kerana kalau Anwar tumbang di sini, Perikatan ataupun Pakatan Harapan menang, walaupun menang kerajaan Malaysia sekalipun, Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dan kita satu Malaysia akan selamat, tuan-tuan. Ada orang tanya, betul ke Anwar
buat kerja ni. Saya tak boleh mengesahkan kerana saya tidak nampak bagaimana benang masuk dalam lubang jarum. Tak pernah nampak, tuan-tuan. Walaupun ketika dalam tempoh 2 September 1998, saya bersama dengan beliau, bersama dengan gerakan reformasi, dan dalam tempoh sehingga dia ditangkap pada 20 September, saya pernah nampak beliau dengan salah seorang pasangan. Ini kali pertama saya mula was-was dengan Anwar. Seorang anak muda, handsome, duduk dalam bilik. Saya ingat lagi, saya nak masuk bilik Sani, nak mandi. Saya masuk-masuk, buka pintu, Anwar sedang duduk sebelah kanan. Seorang anak muda bernama Amir Hamzah, tak silap saya, duduk di sebelah kiri. Dia sedang berbisik. Saya pun hairan, kenapa kau duduk berdua dalam bilik ni, nak perlu berbisik. Jadi saya tertanya-tanya. Bila Anwar toleh belakang, dia nampak saya, dia keluar daripada bilik tu. Dia tinggalkan budak tu. Saya rasa 2-3 hari budak itu berada di dalam bilik Sani, driver Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, saya tak tahu siapa budak ini, sehinggalah pilihan raya di Teluk Kemang, bila mana Ruslan Kasim menentang Sultan Nadir. Dan pada malam itu, saudara, Jentera Barisan Nasional melonggokkan BCD di Pastok. Saya berhenti, saya collect, sebab saya tengok yang hantar tu Jentera Barisan Nasional. Masa tu saya Setiausaha Pemuda PKR. Saya collect semua sekali, saudara. Saya masuk dalam kereta, saya pasang. Kebetulan kereta saya ni memang selalu jalan jarak jauh, memang ada VCD player. Malam tu baru saya tahu, tuan-tuan, siapa lelaki yang bersama Anwar di dalam bilik tersebut. Di dalam video itu, saudara, lelaki ini bernama Amir Hamzah. Dia mengaku di hadapan Ustaz Taib Azamuddin. Orang PAS dikenal Ustaz Taib Azamuddin. Dia mengaku bahawa dia telah melakukan hubungan belalai dengan belalai ni, tuan-tuan, hubungan seks luar tabi'i dengan Anwar ni, dan dia dibayar RM300. Murah betul, tuan-tuan, RM300. Dan dia menceritakan depan Ustaz Taib Azamuddin ni, masa dia buat kerja ni, Sukma Dermawan jaga pintu. Saya, yalah, masa tu duduk kaki dua-dua dah dalam PKR, rasa macam berbelah bagi. Kebetulan Allah Ta'ala nak tunjukkan 2-3 minggu lepas tu, saya berceramah di Rusila Terengganu, dan gandengan saya ceramah pada malam itu ialah Ustaz Taib Azamuddin. Saya ingat lagi, saya duduk, dia duduk kursi tinggi sikit pada saya. Saya tengok dia, Ustaz, mana ada buka video ni. Dalam video ni ada pengakuan daripada orang nama Amir Hamzah. Dia mengaku depan Ustaz yang dia diliwat oleh Anwar, dan dia dibayar RM300. Betul ke, Ustaz? Saya ingat lagi, Ustaz tu dia toleh saya, dia diam. Betul? Saya tanya dia, kenapa Ustaz bagi dia rakam? Dia kata salah seorang daripada yang membuat pengakuan tu, nama dia Ahmad Hairani, seorang pensyarah di UKM. Ahmad Hairani ni, saudara, saya nak beritahu, dia dah sampai nak bercerai dengan isteri dia sebab dia ada hubungan dengan Anwar ni. Jadi dia kata dia nak rakam benda tu untuk buktikan kepada isteri dia bahawa dia sudah bertaubat. Macam biasanya orang Kristian dia yang pergi jumpa dengan padri, dia jumpa dengan padri, dia buat confession, tapi ialah saya cakap, bila Ustaz benarkan dia orang rakam ni, maka ianya digunakan. Dia kata nak buat macam mana? Kalau tidak, dia orang boleh bercerai. So nak bukti yang dia sudah mengaku. Tuan-tuan, masa tu saya dah mula was-was, saya dah mula was-was, dan saya dah mula rasa hilang hormat pada Anwar Ibrahim. Tetapi tuan-tuan, bila datang kes yang melibatkan Sukma dan Saiful Bukhari bin Azlan, masa ni saya dah tak ragu-ragu, tuan-tuan. Kenapa saya tak ragu-ragu? Kerana sebelum datang Saiful Bukhari bin Azlan ni, saudara, dalam kes Anwar Ibrahim yang pertama ni, ketika dah penghujung kes, bila mana Anwar dah hampir pasti nak masuk penjara,
pada ketika itu tuan-tuan, Karpal Singh mengaku, Karpal Singh masa itu ialah Ketua Peguam Anwar Ibrahim. Karpal Singh mengaku di dalam mahkamah bahawa memang Anwar ada meliwat Azizan Abu Bakar, tetapi perlakuan itu berlaku secara suka sama suka. Suka sama suka. Kenapa dia sanggup mengaku begitu? Sebab dalam undang-undang Malaysia, tuan-tuan, kalau kita diliwat secara paksa, maka orang yang meliwat kita itu akan didakwa di mahkamah, seperti mana yang Anwar Ibrahim didakwa di mahkamah. Tetapi bila dia kata memang liwat itu berlaku tetapi secara suka sama suka, kalau ikut undang-undang, Azizan kena didakwa dan Anwar juga perlu didakwa. Dua-dua kena dakwa. Jadi itu taktik terakhir peguam kepada Anwar Ibrahim, Ketua Peguam Anwar Ibrahim, untuk melepaskan Anwar dalam kes yang pertama. Tetapi yang bahayanya, tuan-tuan, yang hari ini tak ada siapa boleh tolak Anwar ini seorang peliwat, ialah pada kes Saiful Bukhari. Ini mengena juga dengan saya, sebab kita tahu apa yang berlaku. Saya kerja di Jabatan Al-Ehwal Khas. Satu hari, tuan-tuan, ketua pengarah saya ketika itu ialah Datuk Fuad Hassan. Sebelum tu, lepas tu Fuad Zakarsi. Datuk Fuad Hassan ni, saudara, didatangi oleh Saiful Bukhari. Sebab bila Saiful Bukhari diliwat oleh Anwar, dia pergi buat laporan polis. Tak ada polis yang berani nak menerima laporan itu. Tak ada. Polis tak berani terima laporan itu. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, Saiful berjumpa dengan Datuk Fuad. Dia kata, Datuk, saya pergi balai tak nak terima. Bila dengar nama Anwar Ibrahim, balai tak nak terima. Dia orang kata, dia orang dah, yelah, tuan-tuan pun tahulah dulu bila zaman Mahathir diusung tilam dan sebagainya, dia orang dimaki hamun. Walaupun benda tu betul, tetapi polis yang dicemuh. Betul tak betul? Dia orang pun dah tak nak ambil, tetapi Saiful kata, saya pun manusia. Kenapa bila ianya melibatkan seorang yang berprofil tinggi, tiba-tiba saya dizalimi, laporan polis saya tidak mau diambil. Dia beritahu dengan Datuk Fuad Hassan, kerana abang kepada Fuad Hassan ialah Musa Hassan. Musa Hassan kenal kan? Tan Sri Musa Hassan, Ketua Polis Negara selepas itu. Jadi apa yang Datuk Fuad Hassan pergi bawa, dia bawa Saiful berjumpa dengan Tan Sri Musa Hassan. Saya masih ingat lagi masa tu, Allahyarham Ustaz Asyari, Datuk Asyari, bapak dia Musa Hasan Asyari. Hasan Asyari yang belajar Mukadam tu, Azhari. Masa tu, tuan-tuan, dia baru kahwin tak silap saya. Jadi pada majlis tu, maka dijumpakan Saiful Bukhari dengan Musa Hassan. Musa Hassan pun mula-mula tak mau ambil, tuan-tuan, tapi atas nasihat abang dia, barulah dia ambil. Saya nak beritahu tuan-tuan, ketika itu Saiful 2 hari tak buang air. Tak buang air besar, sebab menyimpan bukti. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa yang berlaku di dalam perjalanan mahkamah, yang hari ini bukan lagi pengakuan, sudah ada bukti. Bila laporan polis dibuat, barulah dilakukan pemeriksaan ke atas rektum Saiful. Dan 2 cm di atas rektum Saiful ini dijumpai sperma, tuan-tuan. Sperma ini bukan DNA, saya nak beritahu, yang dijumpai ini ialah sperma. Kalau DNA, kita sikat rambut ni, hati-hati kita sikat rambut, orang boleh ambil rambut kita tu, boleh ekstrak DNA. Kita minum air macam ni, air liur kita ada dekat gelas ni kan, boleh diekstrak DNA. Kita main bola sepak, kita pakai sapu tangan. Macam Anwar main sepak takraw kat dalam penjara, tuan-tuan, dia main sepak takraw, dia main badminton. Luar penjara dia pakai kursi roda, dia pakai bengkung dekat leher.
Inilah penipu nama Anwar Ibrahim. Ini memang pelakon. MGR pun kalah tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang dijumpai dalam rektum Saiful ialah sperma. Sperma ini dinamakan sperma lelaki white. Sperma ni tuan-tuan, kalau kita tahu sperma ni ada kepala, ekor dia ni sudah pupus sebab disimpan 2 hari. Saiful tahan nak dijadikan bahan bukti. Dalam prosiding mahkamah, apa yang diakui oleh Gopani Karpal Singh untuk melepaskan Anwar dalam kes yang pertama tu, sekali lagi diakui tuan-tuan oleh Gopal Sri Ram, Ketua Peguam Anwar Ibrahim, dalam kes liwat dengan Saiful. Dia mengaku bahawa liwat itu berlaku dan ianya berlaku secara suka sama suka. Tetapi yang lebih mengejutkan saya tuan-tuan, yang menyebabkan saya dah tak ada lagi was-was bahawa Anwar ini memang seorang peliwat, ialah bila mana saudara, bila mana seorang peguam bernama Sangkaran Naya, iaitu peguam Anwar Ibrahim yang botak-botak ni tuan-tuan, dia mengaku bahawa sperma yang dijumpai di dalam rektum Saiful itu memang sperma Anwar Ibrahim. Ini nak beritahu. Okey. Kalau dah peguam Anwar sendiri kata sperma ini memang milik Anwar Ibrahim, apa lagi alasan nak kata liwat tak berlaku? Tuan-tuan tahu apa Sangkaran Naya kata? Dia kata sperma ini memang Anwar punya, tetapi ianya bukan melalui proses liwat. Ianya dimasukkan ke dalam rektum Saiful dengan menggunakan objek plastik. Tuan-tuan faham apa maksud dia? Objek plastik ni straw. Saya nak tanya dengan tuan-tuan lah, ada tak bahalul yang sanggup sedut sperma Anwar tiup di dalam rektum Saiful? Ada tak ada? Tak masuk akal. Kalaupun ada orang sanggup buat kerja ni, saya nak tanya tuan-tuan, mana nak curi sperma Anwar Ibrahim ni? Ingat kita boleh hantar orang pecah rumah, ketuk lutut dia tu dapat sperma, boleh? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jadi macam mana Anwar Ibrahim nak nafikan? Dia masih lagi kata dia difitnah. Kononnya Datuk Najib fitnah dia, kononnya Mahathir fitnah dia. Tuan-tuan, mencuri boleh, tetapi mestilah ada tempat nak curi sperma ni, betul lah? Bila kemungkinan Anwar ini mungkin lalai dan menyebabkan sperma dia boleh dicuri? Sekiranya dia ada masalah tidak subur, dia nak anak, dia pergi ke klinik bayi tabung uji, doktor bagi dia untuk keluarkan sperma dia. Ketika dalam simpanan itu, ketika dalam simpanan pihak klinik, mungkin orang boleh curi, dan apa yang Peguam Sangkaran Naya cakap mungkin boleh berlaku. Tetapi persoalan dia saudara, Anwar Ibrahim ada 6 orang anak. Nurul Izzah, Nurul Nuha, Ehsan, Nurul Hana. Saudara, ramai 6 orang anak. Dia tak pernah pun pergi ke klinik ataupun ke tempat bayi tabung uji. Jadi macam mana orang boleh curi sperma dia? Jadi kalau orang tanya dengan tuan-tuan, betul ke Anwar Ibrahim ini telah melakukan perbuatan terkutuk ini saudara? Saya nak beritahu, ianya telah disahkan oleh peguam dia sendiri. Bukan kita yang sahkan, peguam dia sendiri. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sangkaran Naya yang mengesahkan tentang sperma Anwar ini, dah tak boleh lagi kita nafikan.
Ada orang kata, okey tak apa, dia peliwat. Apa kena-mena dengan negara kita? Kurang-kurang dia liwat, dia tak kacau orang lain. Saya nak beritahu tuan-tuan, siapa kata tak kacau? Tuan-tuan masih ingat apa yang berlaku dengan Azmin Ali, video di 4 Point Sandakan? Ingat lagi? Ingat lagi tak? Tuan-tuan, video ini merata pusing satu dunia. Hari ini pun ada dekat Pornhub. Kalau Azmin Ali punya pergerakan pun dipantau. Saya nak beritahu saudara, Anwar juga kerap pergi ke Singapura. Betul tak betul? Dia pun pernah dipantau dan pihak espionage Singapura, pihak intelijen Singapura mengesahkan bahawa mereka tahu Anwar Ibrahim ni tahu dia dipantau, and yet he went into the trap. Dia masuk juga ke dalam perangkap tersebut. Dia tahu dia sedang dipantau, dia masih lagi masuk perangkap tersebut. Ini komen daripada Badan Intelijen Singapura. Maknanya tuan-tuan, kalau video Azmin Ali di Sandakan ada, video Azmin Ali di Singapura pun ada. Kalau video Azmin Ali ada, video Anwar pun ada. Apa bahaya dia pada negara? Yang menyebabkan kerja tuan-tuan memastikan Anwar tewas di bumi Tambun ini dianggap sebagai satu jihad. Saya minta maaf terpaksa cerita benda kotor tadi. Kalau boleh saya pun jijik tak nak cerita, tapi kena bagi tuan-tuan yakin betul. Kenapa ianya satu jihad? Saya ambil contoh. Kita dengan Singapura ni selalu bertekak, selalu bergaduh. Betul tak betul? Apa kita bergaduh? Pertama, soal pasir. Kedua, soal air. Ketiga, soal ruang udara. Betul? Dia selalu limpas ruang udara kita masuk tanpa kebenaran. Apa pentingnya? Kita ada pemimpin yang bersih, tak ada masalah moral, tidak ada video. Bukan setakat video, belum lagi keluar video dia dekat Singapura, sudah ada video di China Doll dengan perempuan. Okey lagi lah tuan-tuan, daripada Azmin Ali ni. Tetapi tuan-tuan, kalau katalah Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia, bila kita ada masalah dengan Singapura, kita hantar dia mewakili negara kita, berunding dengan pihak Singapura. Singapura kata kita perlukan pasir. Anwar cakap tak boleh. Kalau aku bagi kau pasir ni, maka pasir ni kau akan tambak bertentangan dengan pelabuhan pelepas di Johor. Bila kau tambak bertentangan dengan pelabuhan pelepas, maka air di situ akan menjadi cetek, laluan di situ akan menjadi sempit, maka orang tak boleh lalu kat situ. Jadi apa guna kita buat pelabuhan, tetapi kapal-kapal besar tak boleh masuk. Last kali mereka akan pergi pelabuhan Singapura. Kita tak boleh bagi pasir. Kedua, dia nak ruang udara. Tuan-tuan, kalau dia punya pesawat masuk ruang udara kita, tuan-tuan, dia boleh tahu setiap lokasi-lokasi strategik. Apa jadi tuan-tuan kalau kita berperang dengan mereka? Mereka tahu di mana tempatnya kita letak kita punya MiG-29, kita letak kita punya Sukhoi, kita letak kita punya semua sekali pekalan tentera. Dia boleh ambil gambar semua. Dia boleh tahu. Walaupun sekarang dah ada teknologi satelit dan sebagainya, lagi mudah tuan-tuan. Ruang udara kita, kalau boleh kita tak nak bagi dia masuk. Ketiga, air. Dah berpuluh tahun tuan-tuan, air ni kita jual dengan harga yang sangat murah pada Singapura. Betul tak betul? Katalah satu hari nanti kita dah tak boleh tahan, kita kata kita kena naikkan, tapi Singapura kata tak boleh. Tuan-tuan, kalau Anwar kata tak boleh untuk ketiga-tiga perkara ni, dia kata tak apa, kalau kamu degil, dia tunjukkan video dia. Agak-agak tuan-tuan, kalau video Anwar ditunjukkan oleh pihak berkuasa Singapura, tuan-tuan, saudara, pada ketika itu Anwar akan bertolak ansur bagi apa yang Singapura mahukan, atau dia akan terus lawan, tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, dia bagi tak bagi kat Singapura? Dia akan bagi. Dia akan bagi. Bila dia bagi tuan-tuan, habis, hancur kedaulatan negara kita.
Tetapi kalau dia tak bagi, dia firm, maka tuan-tuan, bukan setakat dia seorang aib tuan-tuan, kita satu negara akan diaibkan. Ada orang cakap dengan saya, Datuk, kita tak boleh buka keaiban orang. Saya nak beritahu, dalam Islam ini kita dibolehkan melakukan kemudaratan kecil untuk mengelakkan kemudaratan besar. Kita dibolehkan buka aib sikit kecil untuk elak orang ini menjadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, aib satu Malaysia ni akan diaibkan. Betul tak betul tuan-tuan? Itu sebab saya nak beritahu saudara, peranan tuan-tuan sangat mustahak, kerana tuan-tuan lah akan menentukan jatuh bangun negara ini, dan sama ada negara ini akan diturun bala ataupun tidak. Kedua tuan-tuan, ini bab agama. Kita wajib menolak manusia bernama Anwar Ibrahim. Kedua, manusia bernama Anwar ini saudara adalah orang yang boleh kita katakan ejen asing. Orang lain tak boleh cerita pasal ni. Saya duduk di dalam PKR. Saya ahli majlis pimpinan tertinggi PKR pertama menang bertanding paling muda. Saya bertanding daripada saya duduk dalam penjara di Kemunting. Saya duduk di penjara Kemunting, saya bertanding umur 26 tahun. 28 masa tu. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, saya dah mendedahkan pada tahun 2003, Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong, 4 orang ini telah pergi ke Washington DC untuk berjumpa dengan George Soros untuk mendapatkan dana bagi pilihan raya tahun 2004. Bila saya dedahkan, saya dipecat. Bila saya tegur Ezam Makno, Ketua Pemuda Keadilan, saya dipecat tuan-tuan. Walaupun majlis kerja tertinggi PKR pada ketika itu, masa itu tak panggil PKR, dia panggil Keadilan, memutuskan supaya saya digantung saja. Tapi Wan Azizah kata no, pecat. Saya nak beritahu tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, masa tu PKR bekerjasama dengan PAS. Saya tahu ada setengah-setengah PAS ini saudara, mereka niat dia bila dia bersama dengan PAS, niat dia fisabilillah, berjuang ke jalan Allah. Betul tak betul? Tapi dia berkawan dengan orang yang ambil duit daripada George Soros. George Soros ni Yahudi. Saudara, sebelum saya dipecat ni, Azmin Ali dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya, saya hadir sebagai Setiausaha Pemuda. Dia kata 3 ke 4 juta, 3 juta yang pertama dah masuk, dah beli t-shirt, dah beli topi, dah buat bendera di China. Bila saya tanya dengan Izam, duit siapa? Dia kata ini daripada Soros. Saya bantah, kenapa nak pergi minta duit dengan Yahudi, tak minta izin kami ahli majlis kerja tertinggi? Tuan-tuan, dalam tu ada orang ABIN. Kalau nak kata Tien Chua, mungkin dia memang daripada dia belajar lagi, dia dibiayai oleh Soros. Dia tak kisah ambil duit Soros. Tapi kita orang Islam ni saudara, kita ditegah untuk bekerjasama dengan Yahudi, dengan Nasara. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan, cuba bayangkan, PAS nak buat negara Islam ketika itu, nak buat negara Islam, berkawan dengan orang yang ambil duit Yahudi. Kalau Yahudi bagi duit pada Anwar Ibrahim, tuan-tuan, apa yang dia nak sebagai in return ataupun balasan? Sudah pasti kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia mengharapkan bahawa segala polisi yang menguntungkan Yahudi kita kena ikut. Malaysia ni saudara 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Nak pergi ke Israel pun kita haramkan. Betul tak betul? Saudara, kalau Anwar menjadi Perdana Menteri tuan-tuan, saudara, bukan setakat sempadan Israel sudah boleh dimasuki oleh rakyat negara ini, tetapi saudara, silap-silap hari bulan tuan-tuan, silap-silap hari bulan, kita jadi seperti mana Filipina dulu. Bila dah terlalu berhutang budi kepada Amerika, Amerika kata jom kita serang Iraq, mereka pun hantar tentera pergi ke Iraq. Bila dia orang kata serang Afghanistan, mereka pun hantar tentera pergi Afghanistan. Nasib baiklah
Duterte tuan-tuan, Presiden Filipina yang baru ni, kepala gila sikit. Dia tiba-tiba dia bermusuh dengan Amerika, dia buat baik dengan China. Dia tahu Amerika tak boleh berdil ya. Dia terus buat baik dengan China, selamat dia. Tetapi kalau kita biarkan Anwar tuan-tuan menjadi Perdana Menteri, maka segala polisi yang menguntungkan Amerika, segala polisi yang menguntungkan Yahudi akan diamalkan oleh Anwar Ibrahim. Selain daripada itu juga, saya nak beritahu dengan tuan-tuan bahawa ketika kami berada di dalam Parti Keadilan Nasional ni saudara, setiap program-program kursus ni saudara yang akan anjur ialah Institut Kajian Dasar, IKD. IKD ni dapat duit daripada mana tuan-tuan? Yang bagi duit kepada IKD ni saudara ialah sebuah yayasan Kristian daripada Jerman yang bernama Konrad Adenauer. Dan saya nak beritahu dengan saudara, Konrad Adenauer ini belakang dia CIA. Dan baru-baru ini tuan-tuan, mereka membuat satu program di Singapura. Seorang MP daripada belah Pantai Timur, daripada PKR ini, hari ini merupakan pengarah komunikasi kepada PKR, telah dihantar. Maknanya saudara, kita ingat lagi tak dulu NDI mengakui bahawa mereka menaja pembangkang di Malaysia 17 tahun. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, Amerika, Yahudi masih lagi menaja puak-puak ini sehingga ke hari ini tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan bagi undi kepada Anwar Ibrahim, kalau kita biarkan isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita mengundi Anwar Ibrahim, maka kita akan mengikut telunjuk Yahudi dan Amerika juga tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, belum lagi kita wajib tolak Anwar ini kerana kegagalan mereka memerintah selama 22 bulan. 22 bulan ini saudara, dia kata masa tu saya dalam kerajaan, tapi saya bukan Perdana Menteri, Perdana Menterinya ialah Mahathir. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, malam-malam Anwar tidur dengan Wan Azizah. Wan Azizah tu bukan timbalan Perdana Menteri ke? Betul lah? Kalaulah dia duduk sebelah Wan Azizah, dia tak boleh bisik dengan Wan Azizah, suruh tunaikan janji-janji yang dia buat sebelum pilihan raya. Apa jaminan lepas ini dia jadi kerajaan, dia akan tunaikan janji-janji ni? Tak ada jaminan. Tuan-tuan percaya dia nak tunaikan janji? Saudara, baru-baru ni dia cakap lagi, kalau kita memerintah, dia kata kita akan hapuskan tol. Balik-balik nak hapuskan tol. Saya nak tanya orang Tambun ni, siapa yang pergi kerja lalu tol, tolong angkat tangan. Ada seorang. Ada 300-400 orang ni, seorang je. Ada lagi? 2 orang. Jangan malu, ada lagi? 3 orang. 3 orang je pergi kerja lalu tol. Saya nak beritahu tuan-tuan, bagus tak bagus hapus tol ni? Apa tak bagusnya kalau free? Bagus tu bagus, tapi bijak ke tak bijak kalau kita hapus tol? Ini kita nak angkat Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri, ciri yang paling penting mestilah orang yang boleh membuat penilaian dengan baik, sama ada sesuatu cadangan itu baik ataupun tidak baik. Cadangan ni datang daripada Rafizi Ramli, jago formula. Memang dia pandai buat formula, tapi formula dia banyak formula ke laut. Kenapa saya kata formula ke laut? Saya nak tanya dengan tuan-tuan, dekat dalam dewan ni, dekat dalam kawasan ni, kemah ni, 400 orang lah saya anggarkan. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, anda semua ni perlu bayar cukai ke tak perlu? Perlu. Perlu ke tidak? Semua banyak yang kena bayar cukai. Kalau pendapatan bawah 4,000 mungkin tak perlu. Betul? Rata-rata yang ada pendapatan lebih, dia kena bayar cukai. Yang berniaga kena bayar cukai. Saya nak tanya tuan-tuan, kita buat tol, bila kita buat tol, yang buat tol ni siapa tuan-tuan?
Mahathir. Yang memperkenalkan penswastaan lebuh raya ni Mahathir. Siapa yang hentikan penswastaan lebuh raya ni? Saudara Datuk Najib, yang mula-mula membuat lebuh raya tak perlu bayar tol. Daripada Kelantan tu, Kuala Kerai tu pergi ke Kuala Lipis, ada tol? Tak ada. Yang sebelum tu lebuh raya Pantai Timur tu ada. Sebab itu bukan zaman Datuk Najib. Pen Borneo Highway daripada Sabah sampai ke Sarawak, ada highway? Highway ada. Tol ada? Tak ada. Tuan-tuan, bila mereka menjanjikan nak hapuskan tol, lepas menang, kita tanya dengan dia. Dulu kata kalau kena bayar tol, boleh pergi jumpa Mazli Malik untuk klaim tol. Betul tak? Dapat klaim? Tak dapat. Bila kita tanya dia, tanya dengan Wan Saiful Wanjan, orang yang dipertanggungjawabkan buat manifesto ni, dia kata apa? Masa kami buat manifesto tu, kerja saya hanya mencatat, saya tak dibenarkan bagi pandangan. Itu idea dia, tuan-tuan. Lepas tu kita tanya lagi, Datuk kenapa buat? Dia kata masa kami buat, kami tak sangka kami boleh menang. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia menaburkan janji walaupun dia tahu tak boleh tunaikan. Betul tak betul? Itu menipulah namanya, tuan-tuan. Takkan tak faham lagi? Dia menipu terang-terang. Dan dia cakap, masa kami menunaikan, masa kami buat janji ini, kami tak tahu implikasi keuangan. Tuan-tuan, macam mana dia tak tahu implikasi keuangan? Bapa Tol Negara, Tun Mahathir itu pengurusi Perikatan Nasional ketika itu. Betul tak Tun? Ni Pakatan Harapan. Bos dia ada dalam jawatan kuasa tersebut. Last kali nak luluskan manifesto, mesti diluluskan oleh pengurusi Pakatan Harapan. Tuan-tuan, kenapa BN kita tak buat janji nak hapuskan tol? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, B40 ni rakyat biasa lah, tuan-tuan, yang berpendapatan 40% ke bawah. Dia orang pergi kerja naik motor. Ada yang ada rezeki lebih sikit, dia pakai kancil, dia pakai Myvi. Betul? Kalau naik motor ni pergi kerja, dia lalu tol tak, tuan-tuan? Lalu. Bayar tol tak? Tak bayar. Kita bagi percuma kepada orang yang lalu tol, sama ada naik motor ke, tak mampu beli motor, naik basikal ke, tak bayar-bayar. Yang bayar kereta. Kereta pula, tuan-tuan, kereta yang dipakai oleh rakyat awam biasa dengan taksi. Taksi ni ataupun bas ni, dia kenderaan awak. Mana lebih mahal, taksi punya tol punya bayaran atau yang kereta kita pakai? Kereta kita pakai lagi mahal sebab kita bagi diskaun kepada taksi dan pengangkutan awak. Tetapi antara kereta dengan lori dengan trailer, mana lebih mahal, tuan-tuan? Mestilah lori dengan trailer. Kereta dia lagi besar, kenderaan dia lagi panjang, betul tak? Maka penyumbang sebenar kutipan tol ialah lori dan trailer. Ni abang 3 orang tadi pergi kerja naik tol, lalu tol, betul tak? Berapa ringgit bayar kak masa pergi kerja? RM3.50. Tadi seorang lagi siapa? RM5.25. Kerja mana? Taiping. Jauh sikit dia kena hantar. Saya juga pergi kerja dulu di jasa. Daripada Shah Alam saya pergi ke KL. Saya bayar RM1.10 pergi, RM1.10 balik. Tapi Alhamdulillah, bila rezeki negara bertambah, walaupun kita tak pernah janji nak hapuskan tol, Datuk Seri Najib telah menghapuskan tol untuk lebuh raya Batu Tiga, Shah Alam, Sungai Rasau, Bukit Kayu Hitam, di Tambak Johor, jalan pergi ke Ceras, satu hala telah dihapuskan, tak bayar-bayar tol. Saya pergi kerja buat perjalanan jarak pendek, betul tak?
Tapi yang bas, yang lori ni tuan-tuan, kadang-kadang kita balik kampung, saya balik Johor, saya akan buat perjalanan jarak jauh, tapi mungkin sebulan sekali. Tapi yang hari-hari buat perjalanan daripada Perlis pergi Kuala Lumpur, pergi ke Johor, ialah syarikat pengangkutan yang bawa lori, yang angkut barang, yang bawa trailer, yang bawa kontena. Betul tak betul tuan-tuan? Jadi mereka inilah yang paling banyak menyumbang kepada kutipan tol. Saya nak tanya tuan-tuan, yang bayar tol untuk dia orang ni driver lori ke? Memanglah driver lori tukang bayar, tapi dia claim dengan toke syarikat pengangkutan. Jadi kalau tuan-tuan nak hapuskan tol, saya nak beritahu dengan saudara, nak hapuskan tol menelan belanja 380 bilion ringgit. Maknanya 380 ribu juta ringgit tuan-tuan. Saudara, duit ini ambil daripada mana? Duit ini kena ambil daripada kantong pembendaraan negara. Kantong pembendaraan negara ni tuan-tuan, saudara, siapa yang bayar? Tuan-tuan yang bayar, betul lah. Padahal daripada 400 orang ni, hanya 3 orang je yang pakai tol. Orang yang dekat Kuala Lipis pergi kerja ada lalu tol. Orang yang di Baling Kedah pergi kerja lalu tol. Orang Sabah pernah nampak tol. Dia orang bayar tak cukai pendapatan? Dia orang bayar tak cukai itu, cukai ini? Dia orang tetap bayar. Orang Sarawak mungkin ada satu tol. Tuan-tuan, maknanya kita ambil duit membayar cukai, kita pulang balik. Kita pulang balik kepada rakyat, tetapi yang untung bukan rakyat terbanyak, bukan the B40, bukan the M40, tetapi yang paling untung the top 20 toke-toke syarikat pengangkutan. Adil ke tak adil tuan-tuan? Itu sebabnya saya nak beritahu tuan-tuan, kalau ini pun Anwar Ibrahim tak boleh fikir, macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan nak orang bodoh macam ni jadi ahli parlimen Tambun? Cukup dah seorang kaki dancing seorang tu. Tuan-tuan, itu pun kalau boleh kita nak tukar, nak rehatkan. Betul tak betul? Tuanku pun tahu orang ni tak boleh jadi menteri besar, dah direhatkan dah. Betul tak? Saudara, lepas tu dia janji lagi, kalau saya jadi Perdana Menteri, kalau Mahathir tak boleh buat, saya jamin saya pasti akan buat. Apa dia janji pula? Dia janji lagi minyak nak diturunkan. Saya cakap dengan Anwar Ibrahim, kalau setakat minyak nak turun harga RM1.50 ni, bukan susah. Muhyiddin pun berjaya turunkan harga minyak. Betul tak betul? Korang faham ke tak faham ni? Faham ke tidak ni? Ingat lagi tak tuan-tuan masa kita lockdown, PKP sekejap ada, sekejap tak ada, PKP setengah masa ni? Ingat? Bila satu Malaysia ditutup, rupa-rupanya Perdana Menteri bongok macam Muhyiddin ni bukan dia seorang. Satu dunia ada tuan-tuan. Semua percaya dengan WHO. Semua gelabah. Cuma Malaysia yang paling bangang sekali lah. Sebab dapat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kita lah lockdown paling lama. Di China pun ada lockdown. Hanya beberapa minggu dia lockdown, lepas tu dia clear, tak ada masalah lagi. Kita sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. 18 bulan hancur, habis ekonomi. Masa tu tuan-tuan, memang harga minyak turun bawah RM1.50. Baru kita tahu rupa-rupanya Anwar Ibrahim tak menipu. Memang minyak boleh turun bawah RM1.50. Tapi syarat dia apa? Kita lockdown semua orang, tak keluar rumah, tak ada orang naik kereta. Memanglah tuan-tuan, demand for petrol kurang, maka harga dia menjunam. Tapi kalau orang buat kerja macam biasa, pergi kerja macam biasa, boleh cari makan tanpa sebarang sekatan, macam mana nak datang harga minyak turun balik tuan-tuan? Saudara, ini pun Anwar Ibrahim tak boleh fikir. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya kerja di Kementerian Kewangan.
Bawa Datuk Najib dulu ketika Datuk Najib menjadi Menteri Kewangan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa kita akhir sekali membuat keputusan kita hapuskan subsidi pukal. Subsidi pukal ni subsidi yang semua orang dapat. Petrol adalah antara subsidi pukal yang kita hapuskan, kita gantikan dengan subsidi bersasar. Kenapa tuan-tuan? Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kewangan yang dapat nikmat daripada subsidi RON 95 diesel dengan LPG. LPG ni gas bermasak. Kalau kita tak tarik 1 Disember 2014, nilai 3 subsidi ni RON 95 diesel dengan LPG 22.34 bilion ringgit tuan-tuan. 22.34 bilion. Kenapa kita tanya balik? Sebabnya kita dapati daripada jumlah besar macam ni, hanya 30% dinikmati oleh the B40. Saya ambil contoh nak bagi tuan-tuan faham. 1 liter minyak subsidi dia 68 sen pada Jun 2014. Bila orang isi kancil ni, kau goyanglah macam mana pun tangki penuh RM50. Berapa subsidi dia dapat? Lebih kurang RM17.40. Itu the B40 pakai. Kelas menengah ni tuan-tuan, dia pakai perdana. Dia pakai Toyota Camry 2.0. Jun 2014 boleh isi tangki penuh RM150. Berapa subsidi dia dapat? RM54 tuan-tuan. Ada tak orang miskin yang B40 tadi dapat RM17.40, yang kelas menengah dapat RM54? Ada ke tidak? 3 kali ganda. Habis yang B40 ni depan saya ni, saya rasa ramai dapat BRIM ni. Tolong angkat tangan siapa dapat BRIM dulu. Jangan malu, angkat je. Tengok berapa ramai dapat. Ada di antara tuan-tuan kereta pun tak ada, naik motor je. Betul tak betul? Saya nak tanya dengan tuan-tuan, motor siapa yang boleh isi sampai RM50? Ada? Ada motor yang boleh isi RM50? Ada. Nama dia GS Adventure. Harley Davidson yang paling besar tu, Ultra pun tak boleh isi RM50 tuan-tuan. GS Adventure. Tapi makcik-makcik ni semua pakai motor apa? Motor Kapcai. Kapcai boleh isi lah 3 liter. Betul lah? 3 liter kalau 68 sen tuan-tuan, baru RM2, 4 sen je tuan-tuan dapat. Habis kalau motor pun tak ada, naik basikal, dapat apa? Dapat apa? Dapat subsidi apa? Dapat habuk je tuan-tuan. Tetapi saudara, yang paling untung sekali ialah kelas menengah dan atasan. 70% subsidi dinikmati oleh kelas atasan sebab mereka pakai BMW, mereka pakai Mercedes-Benz, mereka pakai Range Rover, mereka pakai Jaguar. Tuan-tuan, kereta yang sebelum 2011 ni masih boleh isi minyak RON 95. Lagi besar kereta dia, R-Class ke S-Class ke, dia boleh isi. Lagi besar kereta dia, lagi kuat mentegar darah minyak kereta dia tuan-tuan, lagi banyak subsidi kerajaan kena bagi. Jadi mana datang rasionalnya subsidi ni diberikan pada orang kaya berbanding orang miskin? Itu sebab Datuk Seri Najib cakap tak betul cara kita agihkan duit kepada rakyat. Akhirnya sekali, bila kita tahu harga minyak dunia dah jatuh, inilah masa terbaik kita tarik balik subsidi. Kita apurkan ikut harga minyak pasaran. Kita pun tarik. Bila kita tarik ni tuan-tuan, kita jimat lebih kurang 20 bilion. Apa kita buat? Kita bagi BRIM. BRIM dulu kita bagi RM500, betul lah? Kita naikkan. Lepas tu RM600, RM650, naik RM900 lebih, naik RM1,200. Dan kalau kita menang pilihan raya 2018, patutnya naik RM2,000. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Bila kita janji nak bagi RM2,000, pada ketika itu Lim Buat yang kata kita pun akan bagi RM2,000. Last kali berapa kita dapat?
RM30. Ambil kau. Ada juga orang suka tu. Ada juga orang pangkah lagi. Tuan-tuan, Pening. ada lagi saudara. Bila Anwar Ibrahim datang Tambun, bukan main meriah lagi, orang nak sambut dia. Tuan-tuan, ramai lagi yang tak serik kena kencing. Nampaklah tuan-tuan. Saudara, apa Datuk Seri Najib tak bagi dulu pada kita? Dia bagi bantuan awal persekolahan. Hari ini Datuk Seri Ismail Sabri naikkan lagi. Dulu Datuk Najib bagi satu anak RM100. Sekarang dia bagi, kalau menang ni lah, naik kepada RM150. Tuan-tuan, nelayan kita bagi bantuan. Bukan setakat enjin motorbot tu 1MDB bagi. Sampan ni, bot dia tu, kita bagi melalui program Satu Azam di Mardi. Kemudian pergi ke laut, dulu kita bagi subsidi petrol, subsidi diesel, betul lah. Ada pula yang jual diesel. Dah tangkap ikan pula dia tak nak bawa balik, dia jual dekat nelayan Thailand. Ini masalah juga nelayan kita ni. Last kali Datuk Najib memperkenalkan subsidi mendaratkan ikan. Kau bawa balik ke Malaysia, ke JT Malaysia, dapat lagi subsidi. Apa Datuk Najib tak bantu? Pesawah padi, bila kita bagi pada penoreh getah bulan 11 macam ni, biasa dia orang akan dapat RM200. Bulan 11 musim hujan, tak boleh pergi menoreh. Bulan 12, bulan 1, 3 bulan kita bagi. Pesawah padi pun jumpa Datuk Najib, dia kata, Datuk, kami pun nak macam yang penoreh getah dapat. Kami bila tanam, kami kena tunggu 3 bulan baru boleh dapat tuai, betul lah? Datuk Najib membagi 200 bulan. Macam-macam pihak kita bantu. Kita buat klinik rakyat satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, kita buat macam-macam. Tapi malangnya tuan-tuan, kadang-kadang orang tidak pernah bersyukur. Bila Mahathir janji nak bagi bulan dan bintang, maka semua percaya. Sebab dialah masa tu Mahathir pernah jadi Presiden UMNO, Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri. Sudah pasti bila dia bercakap takkan dia tipu. Itu kita cakap. Rupa-rupanya habis lencun tuan-tuan. Lepas pilihan raya dia kata manifesto bukan kitab. Ingat lagi? Saya yakin orang dah tak ngundi Mahathir. Tetapi saudara, jangan lupa, ketika itu siapa yang bersama Mahathir? Timbalan Perdana Menteri ialah Wan Azizah, isteri Anwar Ibrahim. Betul tak betul? Ketika itu yang berada di dalam kerajaan termasuklah Nurul Izzah, anak kepada Anwar Ibrahim. Masa itu Anwar Ibrahim diangkat pula menjadi ahli parlimen Pakatan Harapan di Port Dickson. Dia ada dalam kerajaan. Kenapa dia tidak menuntut? Saya masih ingat tuan-tuan, sebaik saja menang pemilihan naik presiden PKR, Nurul Izzah letak jawatan. Ingat lagi tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata saya meletakkan jawatan kerana saya malu parti saya Pakatan Harapan menipu, tak menunaikan janji. Tiba-tiba nak pilihan raya kali ni dia keluar daripada gua tuan-tuan. Sama dengan Tora datang lagi. Kenal Tora datang lagi? Tora saudara. Datang buat fitnah baru, datang buat janji-janji baru. Dan kita terpedaya. Mungkin tuan-tuan tak terpedaya, tetapi percayalah, dalam tempoh beberapa hari ini macam-macam fitnah disebarkan ke atas pemimpin kita. Dan ramai yang terpedaya. Hari ini dia orang kata kita buat pilihan raya ni, kita saja nak buat time musim banjir supaya orang tak boleh keluar mengundi. Tuan-tuan, bodoh ke kita? Banjir ni kebanyakan kawasan bandar ke kawasan kampung? Kawasan kampung, betul tak tuan-tuan? Bila banjir ni banyak kawasan kampung, sokongan orang-orang BN khususnya paling banyak sekali di kampung ke di bandar? Di kampung. Takkanlah kita nak buat time banjir. Kita dah suruh buat pilihan raya ni ketika Mahathir letak jawatan lagi. Masa tu kita dah tuntut nak buat pilihan raya. Betul tak betul? Bila tu? Februari 2020. Pas dengan UMNO ketika itu bersatu.
Kita bulatkan tekad, menghadap ke bawah dulu tuanku. Tuanku tanya 2 soalan. Nombor 1, nak Perdana Menteri baru atau nak bubar Parlimen? Jawapan ahli Parlimen daripada PAS dan UMNO, kita nak bubar Parlimen. Kalau terpaksa lantik Perdana Menteri baru, siapa yang kamu nak angkat menjadi Perdana Menteri? Tidak ada seorang pun daripada 222 ahli Parlimen ini, tuan-tuan, yang berjaya mendapat sokongan majoriti. Maknanya tak ada seorang pun yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tak ada orang dapat 112 kursi. Maka akhirnya kerana ketika hari itu kita berhadapan dengan apa yang dipanggil sebagai wabak COVID-19, maka ke bawah dulu tuanku mengatakan bahawa ginilah, panggil ketua-ketua parti ini, berpakatlah kamu. Maka tanpa ada pilihan lain, pemimpin UMNO, pemimpin PAS, pemimpin Bersatu, pemimpin GPS berpakat dan kita pun bentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya bantah sampai saya dipecah. Sebab mula-mula dia orang nak letak Mahathir Perdana Menterinya, kan? Memang saya tak boleh terima Mahathir ni. Saya lawan Mahathir ni sejak umur saya 25 tahun. Saya duduk lokap zaman Mahathir ni bukan sekali, tuan-tuan, 8 kali. Masuk yang dia jadi 22 bulan, dah 11 kali saya duduk lokap. Duduk ISA bukan sekali, 2 kali. Kali pertama 2 bulan, tambah lagi khusus jaga kepanjang 2 tahun 2 bulan. Sempat jadi orang Perak, duduk di kem tahanan Kemunting 2 tahun, tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, saya memang tak boleh terima Mahathir ni. Sebab saya tahu memang penyamut, memang tak guna, memang mementing diri. Dia fikir anak dia dengan kroni dia saja. Tapi ialah orang nak husnuzon, mereka pun bagilah kepada Muhyiddin Yassin. Ini baru anak didik dia, tuan-tuan, belum lagi bapa dia. Baru anak didik dia. Kita tengok bila berkawan dengan Muhyiddin apa jadi. Dia bully kita, duit UMNO dia tahan. Dia janji nak bagi timbalan Perdana Menteri, tak bagi. Bila dah nak mampus baru dia bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri. Masa kita dah desak-desak, dia dah nak jatuh, masa tu dia bagi. Tuan-tuan, bagi kementerian pula tu, tengok kesian Tuan Ibrahim Tuan Mah. Dah lah presiden tak dapat menteri. Kita lihat PAS, timbalan presidennya dia bagi kementerian cap ayam. Kenapa saya cakap cap ayam? Kementerian ni dulu DAP bagi kepada junior minister, nama dia Yeo Bee Yin. Yeo Bee Yin ni ialah Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Dia ambil kementerian ni satu, dia belah 3. Satu dia bagi Kementerian Alam Sekitar, bagi pada Tuan Ibrahim Tuan Mat. Satu dia bagi Menteri Tenaga, dia bagi kepada Samsul Anwar Nasara. Satu lagi dia bagi Menteri Sains dan Teknologi, dia bagi pada Khairi Jamaluddin. 3 kementerian ni, tuan-tuan. Satu kementerian dia pecah 3, bagi pada kita. Itu nilai. Dia nilaikan pemimpin UMNO, pemimpin PAS yang sanggup memaafkan pengkhianatan dia. Dia pergi cium mulut dengan Lim Kit Siang, kita lupakan. Walaupun dia hanya ada 32 ahli Parlimen, daripada 32 ahli Parlimen yang dia ada tu, yang betul-betul menang atas tiket Bersatu baru 5 orang. Lagi 7 orang ikut Mahathir, 1 meninggal. Yang lain ni siapa? Yang lain ni 16 orang dia curi ahli Parlimen Barisan Nasional. Yang lagi 9 dia curi daripada PKR. Walaupun kita ada 42 ahli Parlimen, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Pemimpin kita nak disumbat dalam penjara, tuan-tuan. Tak ke kurang hajar ni? Masuk pilihan raya di Sabah, tuan-tuan, dia minta kita bersama dengan dia. Kita nak go solo. Bung Mokhtar dah umumkan kita akan lawan semua 73 Dewan Undangan Negeri di Sabah. Saya pun seronok. Saya pun tak adalah mengatur apa-apa, kan? Tiba-tiba rupanya berpakat, separuh bagi pada kita, separuh bagi pada dia. Saya cakap jahanam. Kau percaya dengan penipu, memang mampus. Apa dia buat? Kita dah bagi dia separuh, kemudian dia pergi tarik pula parti lain masuk dalam Perikatan Nasional. Jadi dia bertanding lebih banyak daripada kita. Walaupun dia bertanding lebih banyak daripada kita, kita menang lagi banyak daripada dia. Dia jadi ketua menteri.
Hari ini ni belum settle ni Sabah. Saya tak tahulah macam mana. Kita janji bagi separuh-separuh. Separuh BN bertanding, separuh lagi GRS bertanding. Ada satu kursi tu semua orang boleh bertanding. Boleh pula macam tu. Dan sekarang dah dengar desas-desus, dia kata Perikatan Nasional akan bertanding di tempat di mana BN akan bertanding. Kacau. Maknanya saudara, tidak ada kerjasama. Tuan-tuan, kita sebenarnya dah minta dah, kalau boleh bila Muhyiddin jatuh tu kita nak buat pilihan raya. Tapi ketika itu tuan-tuan, Covid belum okey lagi. Tuanku arah kita untuk berpakat, maka Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Bila dah menang di Johor, menang di Melaka, sekali lagi kita cakap kita kena bubar parlimen cepat. Betul tak betul? Kalau bubar ketika itu, ada hujan dah? Tak ada. Johor hujan lambat sikit, banjir ketika bulan 2. Bulan 3 kita buat pilihan raya, ketika itu dah mula nak panas. Tak ada masalah. Tetapi nak buat macam mana, kerajaan ada tanda tangan CSA, perjanjian dengan pembangkang. Tak boleh buat pilihan raya sehingga 31 Julai. Tak apa, kita akur. Kita tunggulah Perdana Menteri mengumumkan. Lepas 31 Julai, bulan Ogos, bulan September, Oktober pun datang, maka Perdana Menteri pun mengumumkan kita buat pilihan raya, dibubarkan parlimen. Kita ingat boleh buat pilihan raya itu cepat. 5 November sudah mula boleh mengundi. Rupa-rupanya 5 November baru nak penamaan calon. Bila November 5 baru nak penamaan calon, tengoklah, nak buat majlis malam ni pun semua orang berhujan petus. Tapi saya ucap tahniah kepada Tambun, penuh satu kemah, walaupun hujan petus tadi, tuan-tuan. Tetapi lagi 2 minggu ni kita tak tahu macam mana. Apa sebabnya tuan-tuan? Inilah bila silap memangkah pada tahun 2018. Bila silap memangkah tuan-tuan, mereka ni sebenarnya ini pun salah. Ini salah ikut undang-undang. Sebenarnya Suruhanjaya pilihan raya di bawah yang di Pertuan Agong. Perdana Menteri tak boleh cadang nama siapa-siapa. Perdana Menteri boleh cadang nama Ketua Hakim Negara atas cadangan JEK ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Perdana Menteri boleh cadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong senarai, contohnya Peguam Negara, Ketua Pengarah SPRM, Ketua Polis Negara, dia boleh cadangkan. Tetapi senarai ahli Suruhanjaya pilihan raya dia tak boleh cadangkan. Tapi apa jadi tuan-tuan? Kita tengok orang bersih, Azmi Syarum diangkat menjadi ahli Suruhanjaya. Itu sebab bila kita nak pilihan raya awal, dia lewatkan menjadi 19. Bila buat 19, langgar zon-zon yang tak berapa selamat, yang hujan dah mula lebat ni tuan-tuan, yang mana angin monsun timur laut ini sudah pun berlaku. Maka kalaulah ketika itu kita nak membuang undi banjir, maka orang akan kata, tengok gelojohnya UMNO, time orang tengah berhadapan dengan banjir, dengan hujan petus, time tu dia buat pilihan raya, tak ada hati perut langsung. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak nampak? Ini kita kena beritahu dengan rakyat Malaysia bahawa bukan UMNO yang pilih masa ni. UMNO dah suruh bubar lama dah. Betul tak betul? Mereka yang melengah-lengahkan. Saudara yang saya kasih sekalian, katalah 19 hari bulan ini ada 5 buah parlimen yang memang tak boleh mengundi kerana tempat pembuangan undi pun dinaiki air. Maka di 5 buah tempat ini Suruhanjaya pilihan raya ada kuasa untuk menangguhkan pilihan raya di kawasan ini saja. Kita ada 222 kawasan parlimen. Kalau 5 tak ada keputusan, ada 217 lagi. Betul tak betul? Kalaulah daripada 217 ni BN dah mendapat kerusi lebih daripada 112, maka
pengurusi Barisan Nasional sudah pun boleh menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk mencadangkan nama Perdana Menteri kita. Tak ada masalah. Kita dah cukup. Perdana Menteri baru dah boleh angkat sumpah. Betul tak? Lepas tu tunggulah yang lagi 5 tu. Bila dah tahu, kita announce lah siapa wakil rakyat. Saudara, apa yang susah sangat? Hari ni mereka kata, oh kita tak boleh buat pilihan raya kerana kita kena fokus jaga rakyat. Bukan main lagi tuan-tuan. Habis bila dah pusat buat putusan, bubar. Buatlah sekali dengan negeri-negeri. Betul tak betul? Tuan-tuan, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan dengan 6 buah negeri Pakatan Harapan dan PAS tidak mengadakan pilihan raya, maka bila kita kena buat secara berasingan, maknanya tuan-tuan, kita kena berbelanja sebanyak lebihan 300 juta ringgit. 300 juta ni membazir tuan-tuan. Kita boleh bagi bantuan kepada orang yang banjir ni, masa tempoh banjir. Betul tak betul? Tapi yang paling tak logiknya tuan-tuan, dia kata dia nak tumpu jaga rakyat. Bila kawasan saya di Seri Gading banjir, ada kita tengok pemimpin macam Rafizi tolong bantu ada? Tak ada pun. Dah 2 bulan mereka buat jelajah ayuh hasut, ayuh fitnah. Betul tak betul? Boleh pula dia berkempen. Hari ni lagi terbukti bila ada pilihan raya di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan. Menteri besar yang tak nak bubar Dewan Undangan Negeri Selangor, Menteri besar yang tak nak bubar Dewan Undangan Negeri Sembilan, tiba-tiba dia masuk bertanding jadi calon parlimen. Amiruddin, Menteri Besar Negeri Selangor, bertanding di Gombak lawan Azmin Ali, kekasih lama Anwar Ibrahim. Kemudian seorang lagi Menteri Besar Negeri Sembilan ganti tempat Anwar Ibrahim di Port Dickson, tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Dia orang ni cakap lain, dia buat lain. Bila dia bertanding kat situ, dah tentu dia kena ambil cuti sebagai Menteri Besar. Betul tak betul? Boleh tak dia jalan tugas sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan bila dia nak bertanding di Port Dickson? Tak boleh. Boleh tak dia jalankan tugas sebagai Menteri Besar Selangor dalam keadaan dia kena berkempen di Gombak? Tak boleh. Itulah saudara, inilah Pakatan Harapan. Cakap lain, buat lain. Saudara yang saya kasih sekalian, banyak lagi benda yang kita sebagai jentera Barisan Nasional kita kena jawab. Hari ini mereka mengatakan bahawa pilihan raya ini diadakan untuk menyelamatkan. Dia ambil pula ucapan Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid kata, kalau kita tak menang besar pilihan raya ni, maka apa akan berlaku? Dia kata, kalau kita tak menang besar pilihan raya ni, bukan setakat saya kena dakwa, Tok Mat kena dakwa, Wikasyong kena dakwa, Sarah Banan kena dakwa, Witness Warren kena dakwa. Maka dia kata, sah BN nak buat pilihan raya kerana takut orang-orang lain yang korup ni akan didakwa sama. Tuan-tuan, apa yang Presiden maksudkan? Ya, faham. Yang Presiden maksudkan ialah, kalau kita tak berjaya menang besar, saudara, maka mereka akan ulang balik apa yang mereka buat dulu. Dia dapat je kuasa dulu, apa dia buat tuan-tuan? Dia mengamalkan apa yang dipanggil sebagai lepaskan kawan, dakwa lawan. Apa dia buat? Mula-mula dia tukar Peguam Negara, Tommy Thomas. Kenapa Tommy Thomas? Kerana sebelum pilihan raya lagi, Mahathir dah berbincang dengan Tommy Thomas tentang 1MDB, dan memang ada perancangan nak kenakan Datuk Seri Najib. Dah ada perancangan. Siapa yang cakap? Tommy Thomas sendiri cakap dalam buku dia. Dalam buku yang dia tulis lagi, dia tulis, tiba-tiba orang yang bijaksana pakar undang-undang ini boleh jadi bodoh tak tentu pasal, tuan-tuan. Dia tulis semua cerita. Ada lebih kurang 19 pertuduhan terhadap kerajaan Pakatan Harapan, salah guna kuasa, campur tangan dalam pelantikan hakim, macam-macam semua dia cerita dalam buku Justice in Wilderness, tuan-tuan.
Saya nak beritahu saudara, ini berlaku zaman mereka. Mula-mula dia gugurkan kes Sibar Rasa Rahsia, Akta Hasutan 1, Akta MCMC 1. Dia gugurkan kes Eric Paulson, dia gugurkan kes Hasan Karim, dia gugurkan kes Tien Chua, dia gugurkan kes Rafizi Ramli, dah kena 30 bulan penjara, gugur. Dia gugurkan kes Tamrin Ghaffar, dia gugurkan banyak kes LTTE, Pang Likud, dan last kali digugurkan kes siapa dia? Lim Guan Eng. Kemudian dia dakwa orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir dan Muhyiddin. Sebenarnya ada juga orang UMNO yang ada kes, tetapi bila mereka ni sanggup lompat. Siapa yang jago lompat negara? Nombor 1 katak bernama, ni katak betina, nama dia Mas Ermiati. Nama dia disenaraikan sekali dengan Tan Sri Syarif Samad, sekali dengan Mak Maslan, sebagai orang yang menerima duit daripada 1MDB. Sebenarnya tak salah tuan-tuan. Dia terima duit daripada Datuk Najib, dia terima duit daripada Perdana Menteri. Semenjak bila kita terima duit ni satu kesalahan. Tuan-tuan terima duit daripada Datuk Amin, pernah tuan-tuan tanya, Datuk, boleh saya tahu daripada mana sumber Datuk Amin dapat? Ada pernah tanya? Kalau kau tanya macam tu, tak kena pelempang dah kira okey. Betul lah? Mana pernah? Terima kasih je. Kan? Kita cakap terima kasih Datuk, kalau boleh terima kasih daun keladi, lain kali bagi lagi. Betul tak? Kalau boleh tambah lagi. Ada pula macam tu. Kan? Itu biasa kita cakap. Tetapi zalimnya mereka ni tuan-tuan, walaupun Tan Sri Syarif tak tahu daripada mana datang duit ni, Datuk Najib sendiri pun tak tahu bahawa duit ni, duit yang dia terima daripada Saudi Arabia, duit ini ada kaitan dengan 1MDB. Sebab bila dia dapat surat daripada kerabat diraja Saudi, dia dapat surat daripada Kementerian Kewangan Saudi, perkara pertama yang Datuk Najib buat, dia arahkan Duta Besar Malaysia pergi ke Kementerian Kewangan mengesahkan, dan duta sahkan memang Saudi nak bagi duit. Itu sebab disahkan surat tu. Ada surat. Kemudian surat daripada Prince Saud, anak kepada Raja Abdullah, diberikan kepada Zeti. Suruh Zeti cek betul ke dia ni, sumber-sumber pendapatan dia ni sumber-sumber yang halal ke, ada tak daripada aktiviti keganasan ke, ada tak daripada aktiviti rompakan ke, salah guna kuasa ke, ada tak ada. Tuan-tuan, bila Zeti cek, Zeti mengatakan Datuk Sri clear, maka Zeti bagi surat kelulusan, duit ini dibawa masuk. Kalau Governor Bank Negara tak bagi kelulusan, duit ini dibawa masuk, tak menyatakan duit ini daripada sumber yang bersih, tak ada unsur jenayah, boleh tak duit bawa masuk? Tak boleh tuan-tuan. Tetapi sekarang baru kita tahu, rupa-rupanya Zeti keluarkan surat ini kerana suami dan anak dia dalam syarikatnya di Singapura, tuan-tuan, telah menerima 715 juta ringgit. Ada Zeti didakwa? Tak ada tuan-tuan. Sebab apa dia tak didakwa? Sebab dia kroni Mahathir. Sebab apa Muhyiddin tak dakwa dia? Sebab Muhyiddin pun kroni Mahathir juga, sama satu tim. Saudara, inilah yang berlaku. Rupa-rupanya orang yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk cek sama ada SRC International patut diberikan pinjaman duit kuop ataupun tidak, meniaga dia orang ni betul ke tak betul, Bible ke tak Bible, suruh buat due diligence, suruh cek boleh tak dia balik hutang. Maka yang ditugaskan pula Datuk Najib tak tahu, yang dia tugaskan itu orang ni pun dah diterima bayaran tuan-tuan daripada Jolo 85 juta. Siapa dia? Nur Muhammad Yaakob. Siapa dia? Kroni Mahathir juga. Kena beli tu. Nampak tak tuan-tuan? Ada yang didakwa? Tak ada. Yang kena siapa? Datuk Najib. Saudara, itu sebab Datuk Zahid cakap ini pendakwaan terpilih. Ini pendakwaan yang berniat jahat, bermotifkan politik. Ada juga geng kita
Yang kau tim dengan Mahathir, dia lepas. Betul lah? Patut kena dakwa, tapi dia tolong pujuk. Kan? Ada yang sebagian lompat. Last sekali, bila dia nak lompat, tiba-tiba kita menang kamera highlight. Tak jadi lompat, tarik handbrake. Ada juga. Tak apalah. Kalau dia lepas ni taubat, kita terimalah dia balik. Tetapi tuan-tuan, kita bukan semua boleh lupa. Hari ni saya nak beritahu saudara, kita boleh lupa, tetapi kerana pengkhianatan dia orang ni tuan-tuan, hari ni orang yang tak berdosa, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib hari ni sudah berada di dalam penjara. Betul tak betul? Betul. Datuk Zahid pun cuba nak disumbatkan, tapi nasib Datuk Zahid selamat sikit. Sebab apa selamat? Sebab kebetulan dia dapat seorang hakim. Hakim tu lagi sebulan nak pencen. Bila hakim lagi sebulan nak pencen, kalau kita sogok dia, aku naikkan pangkat kau, dia jawab senang je, kau nak naikkan pangkat aku kepala kotak kau, aku dah nak pencen dah ni. Betul tak? Kalau dia kata, kalau kau lepaskan Zahid, siap kau. Kau nak ugur aku macam mana? Aku dah nak pencen. Boleh kena pindah ke tempat lain? Tak boleh dah. Betul tak? Jadi ini tuan-tuan kena faham, saudara. Maka akhirnya tuan-tuan, Datuk Zahid dibebaskan dengan 40 pertuduhan. Sebenarnya pertuduhan ni kalau nak ikutkan, pertuduhan sampah. Sama macam Ahmad Maslan tadi, sama macam Syarif Samad. Saudara, dia terima duit sumbangan daripada Perdana Menteri untuk buat sekolah, untuk buat masjid, untuk buat bagi anak yatim, untuk buat tu buat ni, untuk rakyat. 1 sen pun duit ni bukan untuk peribadi. Saya nak beritahu tuan-tuan, untuk rakyat. Tetapi bila Mas Elmiati lompat parti, dia kena dakwa tak? Tak kena dakwa. Ini adil? Tak adil. Ini pendakwaan terpilih. Mustafa Muhammad, kita bagi dia duit, suruh bantu untuk pengundi luar. Patutlah Kelantan nasib kalah. Duit yang patut dia bayar pengundi luar ni tuan-tuan, dia masuk dalam akaun isteri dan anak dia. Bila dia diugut 3 kali pergi amlah, last kali Daim kata, kalau you tak lompat, bukan setakat you kena, isteri you kena, anak you kena. Mungkin kalau dia seorang-seorang dia lawan lagi. Tapi bila sebut isteri yang tak berdosa pun nak kena, anak pun nak kena, last kali dia lompat. Pernah kita terfikir orang macam Mustafa Muhammad pun akan tinggalkan UMNO tuan-tuan? Kita tak pernah terfikir. Tetapi pada ketika itu tuan-tuan, mereka gunakan segala apa yang mereka ada. Mereka gunakan SPRM, mereka gunakan polis, mereka gunakan lembaga hasil dalam negeri. Saudara, akhirnya ramai tewas. Datuk Zahid tuan-tuan dipanggil oleh Mahathir. Sebenarnya hanya Datuk Najib je dia orang nak dakwa. Datuk Zahid tak ada dalam list. Tak ada dalam list. Sebab apa tuan-tuan tak ada dalam list? Sebab tak ada kes. Contohnya kes yang dia dakwa, kerana dia terima dana politik. Di Malaysia ni, terima dana politik bukan satu kesalahan. Tak kiralah parti terima ke individu terima, tak salah. Mana ada orang politik tak terima dana politik nak bagi jaga orang macam mana? Betul tak betul tuan-tuan? Cuma peliknya, bila Datuk Zahid terima dana politik, ianya dianggap rasuah. Bila Muhyiddin terima daripada orang yang sama, UKSB. Bila Mahathir terima 2.6 juta daripada orang yang sama, UKSB. Bila Syafiq Abdul terima, bila Hanifah Aman terima, dia kata ianya dana politik, sumbangan politik, tak salah. Tapi bila Datuk Zahid terima, salah. Sebab apa salah tuan-tuan? Sebab bila Mahathir panggil Datuk Zahid, minta dihapuskan ataupun dibubarkan UMNO dan semua orang UMNO masuk bersatu, Datuk Zahid tak nak. Tak sampai 10 hari tuan-tuan, Datuk Zahid dikenakan bukan setakat 40, 87 pertuduhan. Zalim tak zalim? Zalim saudara. Itu sebab kita tak boleh biarkan mereka ni, Pakatan Harapan baik, Perikatan Nasional ni sebahagian besar daripadanya orang daripada Pakatan Harapan. Azmin Ali dulu Pakatan Harapan, Saifuddin Abdullah dulu Pakatan Harapan. Betul tak?
Muhyiddin Yassin pun Menteri Dalam Negeri Pakatan Harapan. Saudara, kalau kita biarkan mereka ni memerintah, mereka akan buat pendahuluan terpilih balik. Itu yang kita tak nak dia orang menang. Itu maksud Datuk Zahid. Tapi tahulah tuan-tuan, mereka speed. Itu sebab dalam tempoh lagi 2-3 minggu ni, 2 minggu lah, dah tinggal 2 minggu sebelum 19 hari bulan. Kalau boleh, pakcik-makcik pesankan anak ke, adik-beradik ke, jiran tetangga, tutup teruslah TV ni, tak payah tengok. Kemudian Malaysia Kini ke, Sinar Hairan ke, Berita Hairan ke, ataupun Otosan ke, saudara, saya nak beritahu, dia orang tak macam dulu lagi. Awak ni lagilah tak boleh percaya, tuan-tuan. Mereka ni sudah menjadi lidah pembangkang, sudah menjadi lidah musuh-musuh UMNO. Hari ni tengok UMNO online. Nak tahu berita betul tak betul, cek dengan Facebook Datuk Zahid, cek dengan Facebook Susah Agung UMNO, cek dengan Facebook Datuk Najib. Walaupun dia dalam penjara, Facebook dia masih aktif. Saudara, cek dengan BN Coms, lain semua. Buat sementara waktu 2 minggu ni tuan-tuan, tutup. Tak payah lagi hantar video kat saya tanya betul ke tak betul. Yang kau pergi tengok buat apa? Kau pergi tengok, lepas tu tanya betul ke tak betul. Contohnya, bila dia orang keluar cerita pasal ada Aku Janji. Tuan-tuan, Aku Janji memang ada, tapi Aku Janji kita tak adalah teruk, tuan-tuan. Tapi apa yang keluar ni tuan-tuan, itu fitnah. Aku Janji kita ialah sebagai calon Barisan Nasional. UMNO mana bertanding, betul tak? Letterhead UMNO. Itu pun dah tuan-tuan dah boleh fikir benda ni memang palsu. Kalau kita nak buat Aku Janji dengan calon Barisan Nasional, mestilah letterhead Barisan Nasional, bukan letterhead UMNO. Yang buat fitnah ni pun bodoh juga, kan? Fikirlah dulu sebelum buat fitnah. Lepas tu takkanlah kita bodoh nak beritahu dalam tu kita nak lepaskan kes mahkamah lah, apalah semua. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, kita takkan buat apa yang Pakatan Harapan buat. Pakatan Harapan yang takut kita buat macam mana dia buat. Betul tak? Apa dia buat? Dia tukar peguam negara. Dia takut kita letak orang kita jadi peguam negara. Bila ada kuasa peguam negara, kita boleh dakwa sesiapa kita suka. Kita boleh gugurkan pertuduhan sesiapa kita suka. Agung, Raja-Raja Melayu pun kita boleh dakwa di Mahkamah Khas, tuan-tuan. Kuasa peguam negara besar. Ketua Hakim Negara kita boleh tukar bila mereka berkuasa, tuan-tuan. Tun Raus tu masih lagi Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya masih lagi ada kontrak. Mereka paksa, Lim Kit Siang paksa, rupa-rupanya nak letak orang DAP, Richard Malanjun, menjadi Ketua Hakim Negara. Keluar-keluar, dia bersara saja, dia terus naik pentas dengan DAP di Sabah. Terus jadi Board of Director, apa nama? Berjaya Land, syarikat Vincent Tan, kroni Tuan Dr. Mahathir, tuan-tuan. Macam mana? Kemudian seorang ketua polis negara dah pencen, dah pergi tanam sayur dah. Dulu dia timbalan KCK, ketua cawangan khas. Dah tanam sayur 2 tahun, tiba-tiba diangkat balik jadi ketua polis negara. Tu yang mata rabun. Mula-mula saya percaya dia mata rabun. Dia janji nak bawa balik Jolo daripada bulan 12, hujung tahun kita bawa balik. Hujung tahun kita bawa balik. Dah 3-4 kali hujung tahun dengan dia pun dah balik dah. Kan? Cari jodoh tak jumpa, yang jumpa jodoh. Bila tengok jodoh dia pula, baru saya tahu rupa-rupanya tak rabun rupanya. Mata dia okey. Sebab jodoh dia molek pula muka dia, tuan-tuan. Kan? Ini tak pernah kita letak ketua pengarah SPRM ni orang politik. Mereka letak ketua pengarah SPRM Latifah Koya, ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan. Itu sebab kalau kita ada kuasa, tuan-tuan, kita akan buat RCI. Kita patah balik kerajaan ni, pada BM balik, kita buat Royal Commission of Enquiries. Kita cek semua zaman PH ni. Kalau ada salah guna kuasa apa semua sekali, kita akan cek siasat, kita akan ambil tindakan. Ini apa yang akan kita buat. Kita akan letak ketua hakim negara yang adil,
Peguam negara yang adil, ketua polis negara yang adil, ketua Pesuruhjaya SPRM yang adil, yang boleh mengambil tindakan yang adil, tak kira orang Melayu ke India ke China ke Kadazan ke Dusun ke Thailand ke Lumbawang ke Iban ke Dayak ke, tak kira. Semua akan ada satu sistem undang-undang yang sama. Tak peduli orang ni orang kaya ke, kelas menengah ke, toke ke, VVIP ke, semua kita pukul rata sama. Tak kira orang PAS ke, DAP ke, PKR ke, kalau dia didakwa di mahkamah, tak kira latar belakang dia, salah tetap salah. Tak salah, kita tak akan mengada-ngadakan benda tu sampai dia jadi salah. Ini sebabnya kenapa kita perlu kembali memerintah negara ni. Dan hari ini dalam keadaan kita dah berhadapan dengan musibah. Tahun depan ada musibah lebih dahsyat. Ekonomi akan menjadi sangat tenang. Barang-barang keperluan makanan akan berkurangan. Dahlah perang antara Rusia dengan Ukraine ni menyebabkan bahan api tak ada, tuan-tuan. Kita punya harga minyak melambung naik. Tepung gandum pun disekat bekalan. Lepas ni banyak barang-barang bekalan berkaitan dengan tepung, dengan minyak apa semua sekali habis. Semua akan naik harga. Tahun depan dijangka akan berlaku stagflation. Itu sebab kali ini jangan main-main. Kali ini tuan-tuan kena bagi undi hanya kepada Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan berbelah bagi, tuan-tuan bagi undi kepada parti lain, saya takut tuan-tuan, undi yang patut tuan-tuan bagi pada Barisan Nasional terbagi kepada Bersatu, terbagi kepada Peja contohnya. Maka baik-baik Datuk Amin kita boleh menang, boleh sumbang untuk kita angkat pemimpin daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Akhir sekali Anwar Ibrahim juga yang jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Ini bahaya sedang. Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saya nak beritahu tuan-tuan, raja-raja Melayu pun patut beringat. Sistem pemerintahan raja berperlembagaan juga mungkin tuan-tuan akan berakhir. Dia akan bertukar menjadi Republik Rakyat Malaysia. Tak ada lagi raja-raja. Hak istimewa orang Melayu dah tak ada. Kedudukan Islam, agama persekutuan pun, silap-silap pun tak ada. Kedudukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan pun mungkin sudah tak ada selepas ini. Itu sebab penting orang Tambun. Kerana kalau dia tewas di Tambun, tuan-tuan, dia menang pun dia tidak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi saya dengan kuasa yang ada pada saya melantik tuan-tuan sebagai tentera jihad bagi memastikan kekalahan Anwar Ibrahim, dan kita angkat Datuk Amin kita sebagai ahli parlimen Tambun yang baru. Setuju? Setuju? Boleh buat kerja? Boleh pastikan kemenangan kita? Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tapukan yang gemuruh kepada yang berbahagia Datuk Luqman Alam kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, banyak info-info yang telah pun diutarakan sebentar tadi untuk makluman kita secara bersama. Mudah-mudahan maklumat-maklumat itu kita sematkan di dalam kepala kita, dan apa yang tuan-tuan nampak pada malam ini supaya ianya disemat pula di dalam hati, dan dari hati lahirnya kepada kertas undi. Jadi tuan-tuan dan puan, jihad kita sebagaimana yang dikatakan oleh penceramah kita sebentar tadi adalah sebuah perjuangan kita untuk kita kekal secara bersama. Perjuangan kita pada kali ini adalah untuk memastikan bahawa Barisan Nasional kembali memerintah di bumi Malaysia ini. Dengan itu saya sudahi dulu program kita malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang nak bergambar ke silakan. Sudah senang.